Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Satu lagi bukti kebijaksanaan Anwar Ibrahim yang pastinya tidak dimiliki oleh sesiapa Perdana Menteri selain beliau. Ini buktinya, kebijaksanaan itu. Hari ini kita akan bincang topik panas, subsidi RON 95. Ada yang kata beban, ada yang kata langkah bijak. Tapi adakah sebenarnya subsidi RON 95 bukti kebijaksanaan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? RON 95 adalah petrol paling banyak digunakan oleh rakyat biasa, pemandu Grab, pekerja kilang, ibu bapa hantar anak ke sekolah. Kalau harga RON 95 naik mendadak, kos sara hidup melambung, barang dapur naik, tambang naik, semua orang terkesan. Disinilah maksudnya kebijaksanaan Anwar mengekalkan subsidi RON 95 untuk rakyat marhaen sambil mengawal subsidi supaya tidak bocor kepada golongan kaya dan pencuri minyak negara. Anwar faham bahwa ekonomi rakyat mesti dijaga dulu sebelum bercakap tentang pelaburan besar. Beliau guna pendekatan subsidi bersasar. Yang kaya jangan ambil terlalu banyak manfaat, yang miskin meski dilindungi. Dengan cara ini, kerajaan jimat bilion ringgit tanpa mengorbankan rakyat bawahan. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku kini adalah amat membanggakan kita. Kerana yang miskin diperjuangkan, yang kaya tetap diberikan hak. Beliau menggunakan subsidi bersasar. Yang kaya jangan ambil terlalu banyak manfaat, yang miskin meski dilindungi. Dengan cara ini, kerajaan jimat bilion ringgit tanpa mengorbankan rakyat bawahan. Kebijaksanaan ini nampak jelas, rakyat masih dapat minyak murah, tapi kerajaan ada ruang untuk salur dana kepada kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya untuk kongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi kuat, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada penyakit. Lalu penyakit itu berkembang dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit tersebut. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Saudara-saudara sekalian, dari sudut politik, ini memperkukuh imej Anwar sebagai pemimpin berjiwa rakyat. Beliau tidak pilih jalan mudah. Potong subsidi terus biarkan rakyat derita. Sebaliknya, beliau ambil jalan tengah, reformasi subsidi secara bertahap. Sosial pula, ini jadi bukti kepada rakyat bahawa kerajaan Madani benar-benar peka dengan penderitaan rakyat. Kawan-kawan, subsidi RON 95 bukan sekadar minyak masak. Ia simbol kebijaksanaan seorang pemimpin yang mengutamakan rakyat bawahan. Anwar membuktikan dalam politik dan ekonomi, budi dan akal mesti berjalan seiring. Persoalannya, mampukah dasar ini bertahan lama atau tak akan ada cabaran baru? Akan cabaran baru bila ekonomi dunia terus berubah. Kalau Anda setuju atau ada pandangan berbeza, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jumpa lagi. Bye-bye. Yang ini memang paling bikin malu. Mana tidak malunya. Adun PAS ini janji lawan saman fitnah di EP sampai mati. Kenapa minta maaf pula? Baru-baru ini seorang ahli Dewan Undangan Negeri PAS telah pun mengaku bersalah
karena memfitnah seorang ahli parlimen daripada DAP, yaitu Serezan Johan. Dalam saman itu, beliau kata sebelumnya, Adun PAS itu janji, dia akan lawan saman fitnah DAP sampai mati. Dalam dakwaannya itu, dia antaranya menuduh Serezan Johan kononnya seorang Islam yang tidak baik. Nah, itulah yang paling bikin marah orang lah kan. Dia juga menuduh macam-macam kepada Serezan Johan. Akhirnya, dia pula minta maaf. Jadi dengan kata lain, dia mengakulah dia memfitnah Serezan Johan. Inilah perbuatan yang betul-betul ramai netizen marah. Pertama, netizen marah pada Adun PAS itu. Yang kedua, netizen juga marah kepada ahli parlimen Serezan Johan. Kata mereka, kenapa Serezan Johan terima permohonan maaf PAS ini? Inilah yang menyebabkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen maupun ahli politik PAS akan terus-menerus memfitnah. Sebab dia tahu, sebar fitnah dulu, minta maaf, semua oke. Itulah yang netizen marah. Mereka kata perbuatan itu telah pun mendidik para ahli politik PAS supaya jangan takut memfitnah. Sebab nanti boleh minta maaf. Nah, yang inilah yang ramai netizen marah juga lah kan. Tapi tak apalah, kita menyokonglah nilai moralnya, yaitu memaafkan itu satu budaya yang baik, mohon maaf pun satu perbuatan yang baik. Tapi kalau sudah dibuat berulang-ulang, itu namanya bodoh. Saudara-saudara sekalian, hairan apabila yang berhormat PAS Sungai Ramal, Safi Ngah, minta maaf dalam saman fitnah ahli parlimen DAP Bangi yang berhormat Serezan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Apabila imun badan kita lemah, imun badan kita tidak seimbang dan bodoh, penyakit akan berkembang, dan penyakit juga akan terus bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dengan adanya terapi imun ini, imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara, hairan kan? Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Ramal minta maaf dalam saman fitnah terhadap ahli parlimen DAP yang berhormat Serezan. Dulu katanya akan lawan sampai mati. Kini dia dah matikah? Belum mati pun dah minta maaf. Kononnya ini perhitungan melibatkan ideologi PAS dan DAP. Ideologi apa yang menghalalkan PAS untuk fitnah dan tuduh orang lain, bukan seorang Muslim yang jujur dan taat, serta menyokong ideologi komunis. Ini ajaran Islam atau ideologi Khawarij PAS. Perangai mempersoal keimanan lawan politik ini, perangai gulau, takfiri dan Khawarij. Nak tengok perangai-perangai ahli-ahli dan pemimpin PAS, lihatlah perangai YB PAS ini. Kalau benar PAS yakin dengan tuduhan seumpama ini seperti diulang-ulang, inilah masa terbaik untuk buktikan di mahkamah. Kenapa pula minta maaf? Konon berjiwa besar, kerana minta maaf takut duit melayang ke? Jadi apa pula hukum makan gaji adun atau ahli parlimen yang menang dengan kempen fitnah seperti ini? Inilah beza antara berpolitik menunggang agama dan berpolitik mengikut panduan agama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.